So sengaja pakai DP robot hari ini supaya tuan-tuan boleh tengok ayat Quran yang terpapar. Ayat tengok sangat robot tu kan. Okay. So kita nak masuk ayat yang ketujuh. Namun kita nak tengok juga macam mana boleh sampai ayat yang ketujuh ni. Latar belakangnya ialah dia bermula daripada ayat ke-6. Ayat ke-6 ini adalah tentang seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, ada golongan, kelompok Yahudi terutamanya yang merasakan mereka adalah golongan terpilih. Mereka adalah golongan terpilih. Memang pada waktu itu disebut bahawa ya, mereka adalah golongan terpilih. Dan mereka sangka bahawa menjadi pilihan itu sama dengan menjadi kekasih Allah. Dan mereka menyangka golongan terpilih itu menjadikan mereka suci dan tidak akan masuk neraka. Itu dia punya idea mereka. So jadi golongan terpilih ni ni mesti dapat favor daripada Allah. So sama juga macam kita dan psikologi manusia memang macam tu. Bila dia diberi kelebihan, dia rasa kelebihan tu menjadi hak dia. Kelebihan tu menjadi hak dia. Sedangkan itu bukan hak, itu adalah peluang. Itu bukan hak, itu peluang. Contohnya, penjawat awam, kalau golongan sokongan, mereka-mereka yang sokongan 40 ke bawah grade-nya, dia layak untuk diberi cuti 30 hari setahun. Kalau untuk grade atas, 41 dan ke atas, mereka dapat 25 hari setahun. Cuti itu bukan hak. Tapi cuti ialah ihsan daripada kerajaan. So kadang-kala waktu tengah ada waktu tengah busy, ada orang ni tak cuti. Lalu bos kata, kau tak boleh cuti sebab tenagamu, jasamu, keringatmu diperlukan. Tapi dia tak peduli, dia cuti juga sebab dia rasa cuti itu ialah hak. Sedangkan cuti bukannya hak pekerja, tetapi cuti ialah belas ihsan daripada kerajaan diberi kepada pekerja. So sama macam keadaan ini. Yahudi ni, bila Allah kata mereka ni adalah bangsa terpilih, mereka sangka bukan sekadar terpilih, mereka itulah kekasih Tuhan, mereka lah golongan paling suci, terpaling suci dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu. Maka ayat 6 sebenarnya sedang menempelak golongan Yahudi ni. Kalau betul kamu menganggap kamu ini ialah kekasih Allah, awliyaullah, awliyaulillah, awliyaulillah, kamu ini kekasih Allah, fatamannaul mauta, harapkanlah kematian, doalah kematian. Sebab kalau dah confirm kekasih Allah, apa mau takut? Confirm syurga mah. Kan? Kalau confirm kekasih Allah, nak takut apa? Dah tentu Allah akan ganjari dengan syurga. Takkanlah tak nak masuk syurga. Masih lagi mau berlegar-legar atas muka bumi. Sebab tu Allah suruh, mintalah kematian. In kuntum sadiqin. Jika anggapanmu itu benar. Jika anggapanmu itu benar. Sama juga macam kita, orang Islam, tuan-puan. Bukankah kita diberikan macam-macam kelebihan, macam-macam nikmat daripada Allah? Kan, penamat dalam surah Kausar tu, inna a'tayna kal kausar. Sungguh kami telah berikan kepadamu, kamu dan
nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Lalu kita tidak lari daripada tanggapan, nanti kalau aku buat salah, masuk neraka, sekejap je. Sebab Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kata la ilaha illallah masuk syurga. Maka kita take for granted pasal benda tu. Kita rasa kita ni umat Muhammad golongan terpilih. Kita rasa tak ada keperluan untuk kita tahu lebih mendalam tentang Quran. Atau kita rasa kita tak perlu nak struggle sangat untuk itbak, untuk follow step by step apa yang Nabi buat. Tak, memadailah kita ucap la ilaha illallah, boleh minum arak, boleh berjudi, boleh berzina. Well, kalau masuk neraka pun sekejap je. Itulah idea yang terpahat. Idea yang terpahat. Salah faham paling besar. Dan ayat 6 bukan sahaja dituju kepada Yahudi. Tapi literally ayat 6 tu ditujukan kepada kita. Kalau kamu rasa kamu bagus, mintalah kematian. In kuntum shadiqin. Dan ternyata tuan-puan, dalam banyak-banyak agama dan kepercayaan, waktu ini ada satu agama yang sangat takut kepada kematian. Ada satu penganut agama yang sangat takut kepada kematian. Benda ni berlaku di Kanada. Ada doktor yang buat testimoni. Dia kata dalam banyak-banyak penganut agama, ada penganut agama yang langsung tak boleh terima bahawa dia sudah tidak hidup lama. Kan kalau doktor diagnose awak ni kena batu karang 3 minggu lagi 3 Jumaat untuk hidup. Tak pun awak ni kena kanser stage 4. Lagi 2 bulan saya bagi. 2 bulan. 8 kali Jumaat untuk hidup. Malah doktor tu kata, orang-orang ateis yang tak percaya Tuhan lebih tenang menghadapi berita semacam itu. Kan orang-orang ateis ni yang tak percaya Tuhan tu, antara cara dia hadapi benda macam tu, dia kata okeylah, kalau macam tu doktor, boleh tak saya keluar daripada hospital ni? Saya dah tahu tak hidup lama. So better saya balik ke rumah. Saya duduk dan menikmati pokok bunga saya, menghabiskan sisa hidup terakhir saya dengan saya punya pet, binatang peliharaan. Kan orang etis tu lebih reda, lebih menerima. Tapi yang paling tak menerima ialah orang Islam. Malah sampai ugut doktor. Doktor kan tahu, doktor kan pandai, ubatlah saya. Kan saya tak boleh mati, saya banyak lagi benda nak buat ni, saya tak boleh mati. Kan saya sedang membina karier. Saya tak boleh mati sekarang. Oh, rupanya ayat ini bukan hanya tentang Yahudi, tapi tentang mereka yang mendapat kitab, lalu hubungan dengan kitab macam ni. Ini. Mana hubungan dengan kitab? Ni. 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 Hubungan dengan kitab ni macam ni. Alladzina kazzabu bi ayatillah. Dia diberi kitab, dia bukan sekadar macam keldai yang memikul kitab, tetapi mereka kazzabu bi ayatillah, tak mahu percaya dengan ayat-ayat Allah. Kesannya dia sangat takut mati. Suruh baca Quran tak nak, suruh faham Quran tak mau, suruh dengar kelas pengajian tak mahu. Yang dia tahu, mau cari duit
duit dan duit. Bila dapat duit, kita pergi melancong lah. Bila dapat duit, kita besarkan dapur lah. Dapat duit, kita tukar perabot lah. Kita tukar kereta, tukar itu dan tukar ini. Lalu bila rumah sudah semakin besar, sudah semakin cantik, dia rasa sayang nak tinggalkan. Sehingga ada kes, dia tanya Ustaz, betul ke kalau kita mati, kita tinggalkan ni semua? Tak boleh bawa ke Ustaz? Saya susah payah bekerja Ustaz, nak dapatkan meja makan 40,000 ni Ustaz. Meja marble macam ni. Kan apa gunanya Ustaz kalau saya cari semua ni dan saya tinggalkan? Wow. Begitu sekali tuan-tuan. Bukankah Nabi pernah beritahu pada kita? Nabi beri gambaran tentang dunia. Ada satu ketika, satu malam, sedang para sahabat ni berjaga malam. Menjaga sempadan. Dalam perang apa? Perang Badar ke perang Uhud? Bila berperang, mereka berada di luar kawasan. So, waktu malam, Nabi assign beberapa orang sahabat untuk jaga perimeter. Supaya kalau ada musuh, kejutkan yang lain. Senang bertindak. Lalu sedang ada sahabat ni yang berjaga malam. Nabi round. Dan Nabi bawa lah beberapa orang sahabat untuk bantu. Untuk sama-sama round, jom kita round. So daripada satu checkpoint ke satu checkpoint, sampai ke checkpoint seterusnya, Nabi kata, jom kita rehat dulu sekejap. Rehat dulu sekejap. So Nabi duduk di sebatang pokok dan Nabi kata, hidup kita dekat dunia ini seperti orang yang sedang melepaskan lelah. Duduk di sebatang pokok sebelum meneruskan perjalanan. Kan, berjalan. Kemudian duduk dekat pokok, korang tak nampak. So aku tukarlah daripada robot kepada benda lain. Tukar pakai inilah. Gitu. So Nabi sedang berjalan. Kemudian duduk dekat sebatang pokok. Duduk dekat pokok, Nabi kata, dunia ni macam kita daripada perjalanan yang jauh sedang melepaskan lelah dekat pokok tu, cari tenaga sebelum meneruskan perjalanan. Dunia ni tempat singgah je, tempat singgah sekejap, tarik nafas 2-3 kali, rehat 2-3 minit sebelum jalan. Kenapa perlu buat gedung-gedung besar? Kenapa perlu bina bangunan tertinggi di dunia? Kan? Dunia tempat singgah je. Tapi bila kita membelakangkan kitab Allah, maka tumpuan perhatian kita ditarik oleh syaitan supaya memberi tumpuan kepada dunia. Kalau dahulu sebelum kedatangan Nabi, yang biasa buat benda ni ialah Yahudi. Tapi sekarang bila orang tidak tak acuh terhadap Quran, maka mereka juga mewarisi perangai Yahudi ini. Dan Allah beritahu pada kita yang sedang berusaha memahami kitab dia, Allah kata, wala yatamannawnahu abada. Mereka sampai bila-bila tak mau mati. Mereka tidak akan mengharapkan mati
abada, selama-lamanya. Cerita tentang mati langsung tak ada dalam itinerary perbualan harian, tak ada. Cerita tentang mati langsung tak ada dalam kamus dia. Wala yatamannawnahu abada. Lebih dahsyat daripada tu, orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta dia, mengeluarkan maklumat tentang akhirat, tentang mahsyar, tentang kiamat, tentang syurga neraka, tentang hisab daripada kitab Taurat. Mengeluarkan maklumat-maklumat itu daripada kitab Taurat. Kan? Mujurlah Quran itu tidak boleh dialter, tidak boleh diubah. Jika tidak, maklumat itu juga sudah hilang. Mujurlah Quran itu terpelihara sehingga hari kiamat. Maklumat itu tak hilang. Namun, perangai orang kita apa? Bila anak-anak kita diajar tentang sakarat, ditunjuk video tentang alam barzah, mak bapak komplain. Kenapa cikgu kena letak benda yang stres ni, ajar murid yang bukan-bukan ni? Wala yatamannawnahu abada. Mereka tidak akan bercita-cita hendak mati itu selama-lamanya. Kenapa? Kerana apa? Bima qaddamat aydihim. Sebab mereka tahu apa yang mereka dah buat. Mereka tahu mereka ada buat salah. Dan mereka tahu apa yang mereka buat salah itu tidak sedikit. Persediaan untuk akhirat itu tak pun dibuat. Mereka sendiri tahu apa amalan-amalan salah yang mereka buat. Dan mereka sendiri tahu kalau mereka mati, mereka akan ada masalah. Sebab tu mereka sangat takut mati. Habis sebelum tu dia kata, kami ni kekasih Allah, kami ni confirm syurga. Oh, itu hanya angan-angan. Buat rasa-rasa. Buat penyedap hati. Buat penyedap hati. Kan, pernah juga kita diingatkan oleh Nabi tentang siapa-siapa yang man qara'a ayatul kursi dubura salatihi. Siapa yang baca ayat kursi selepas solat. Siapa baca ayat kursi selepas solat, biasakan baca ayat kursi selepas solat, antara dia dan syurga macam ni. Nabi tunjuk macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Macam ni. Antara dia dan syurga macam ni. Seolah-olah confirm dah rapat sangat dengan syurga. Confirm masuk syurga. Siapa yang buat? Cuba angkat tangan. Lepas solat, ayat kursi. Lepas solat, ayat kursi. Ada yang angkat tangan. So yang melazimi buat tu, ada harapan masuk syurga. Sekarang soalan seterusnya. Tuan-puan bila nak mati? Kan ada harapan nak masuk syurga? Berani mati sekarang? Ustaz, nanti dulu lah. Nanti dulu. Ni. Bima qaddamat aydihim. Apa nak takut lagi? Belum ready. Bila nak ready? Belum bersedia lah Ustaz. Bila nak bersedia? Banyak dosa lah Ustaz. Bila nak taubat? Kan? Inilah yang sedang disentuh oleh ayat ni.
Kita tahu kematian tu bakal tiba. Tapi kita masih lagi, nanti dululah, nanti dululah. Gitu. Kita mengimpikan benda-benda yang baik, terutamanya mati dalam keadaan baik. Kan mati hari Jumaat, nak mati hari Jumaat, doalah. Minta. Setiap kali sujud. Bukan hanya mati hari Jumaat, mati dalam keadaan sujud di hari Jumaat. Kan? Minta. Kadang kita banyak bertangguh. So bila bertangguh, kita punya keinginan yang membuat-buat asalnya tu, dia lama kelamaan dia menjadi suam-suam. Dan akhirnya dia jadi cold storage. Sebab tu ni bila keinginan membuat-buat tu terus buat. Terus laksanakan, terus lakukan. Jangan lagi bertangguh. So, kalau nasi lemak kita tangguh untuk makan, dia akan jadi lemak tu lemak juga. Tapi nasinya akan jadi keras. Begitulah. Begitulah hati. Kalau hati tu masih bertangguh, lama kelamaan hati tu akan jadi lesu dan keras. So janganlah kita jadi begitu. Jomlah kita sama-sama bersedia, sama-sama mengingatkan. Terutama sekali apa-apa amalan yang kita boleh lakukan secara ramai-ramai. Contohnya galakkan kawan-kawan, jom kita sedekah. Okey, sedekah. Jom kita buat solat tu. Okey, buat solat ni. So, antara amalan yang boleh dapat banyak saham dekat akhirat ialah sedekah. Sedekah. Kerana dalam surah Jumaat ini, di akhir nanti Allah ada mention tentang harta. Tentang harta. Dan surah selepas ni, surah Munafikun juga berlegar tentang harta. Tentang harta. Sebab dengan sedekah, kita akan dapat balasan di dunia, juga balasan di akhirat. So, part mana yang kita rugi? Tak ada kan? Dan kemudian Allah tutup ayat 7 dengan Wallahu alimun bil zalimin. Allah tahu siapa yang buat zalim. Allah tahu siapa yang buat zalim dan hanya Allah yang layak menghukum mereka. Allah tahu yang golongan Yahudi itu sebenarnya sangat takut mati. So kalau macam itu, kita bukan sekadar melihat, oh Yahudi takut mati. Bukan hanya itu terbatas dengan begitu. Tetapi panjangkan penglihatan kita dengan janganlah kita ikut perangai Yahudi yang takut mati itu. Itu lebih mendatangkan manfaat. Kalau sekadar kita baca ayat ni dan kita rasa Yahudi memang macam tu, takut mati, tapi tidak refleksi pada diri kita, pun tak guna juga. Sebab kadang-kala peribahasa kita sebut apa tu? Mengata dulang paku serpih. Itu pantun. Mengata orang sendiri yang lebih. Salah. Paku dulang, paku serpih. Mengata orang sendiri yang lebih. Begitu. Kan, kenapa Allah kata hanya Allah yang layak hukum? Sebab bila kita baca ayat tadi tu, kita punya persepsi apa? Yahudi memang takut mati. Bukankah itu kata-kata hukuman? Kau takut mati. Mereka memang takut mati. Yahudi memang takut mati. Itu blanket statement. Patutnya kita belajar. Oh mereka, Allah nyatakan mereka ni takut mati. So janganlah kita berperangai macam mereka. Gitu. Ustaz macam mana nak istiqamah? Untuk sampai kepada istiqamah ni peringkat ketiga. Dia kena lalui peringkat pertama
peringkat kedua, baru sampai peringkat ketiga. Sebelum istiqamah, kita kena lalui dulu hidayah. Hidayah. Selepas kita dapat hidayah, kita perlu sampai ke tahap mujahadah. Mujahadah. Selepas mujahadah, kita sampai istiqamah. Kita pastikan istiqamah. Hidayah, mujahadah, istiqamah. Ustaz tu bahasa Arab. Melayu kan? Okey. Hidayah ni petunjuk. Macam mana nak dapat petunjuk? Daripada dua jalan. Satu daripada Quran, satu daripada sunnah. Hidayah ni petunjuk. Nak dapat petunjuk macam mana? Dari Quran, dari sunnah. Contoh petunjuk daripada Quran. Allah suruh bacalah Quran. Kan, iqra' kitabak. Kan, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan petunjuk. Allah tunjuk, baca Quran. Kita buat. Bila dah diberi petunjuk, dapat petunjuk, buat. Contoh hidayah daripada sunnah. Nabi suruh kita makan guna tangan kanan. Itu kan petunjuk. So kita buat. Buat tu pula, ada orang buat kadang-kadang. Ada orang buat tu kadang-kadang. Ada orang buat yang, ada orang pada, bila dia buat tu dia buat seldomly. Bila teringat, buat. Bila teringat, dia buat. Ada yang buat jarang-jarang. Ada yang buat jarang-jarang. Dan ada yang buat sungguh-sungguh mujahadah. Mujahadah tu level sungguh-sungguh. Dia akan pastikan dia ingat dan dia buat. Dia akan pastikan terus buat, terus buat, terus buat, terus buat. Kan, macam baca Quran. Kita dah tetapkan selepas solat, kita baca satu muka surat. Satu muka, satu muka surat. Satu helai, dua muka surat. Kan, dah dapat petunjuk dari Quran, Allah suruh baca Quran, maka kita telah menetapkan untuk diri kita, ni mujahadah, tetapkan untuk diri kita, lepas solat, kita baca satu helai. Satu helai, dua muka surat. Dan dengan sungguh-sungguh dan kita pastikan diri kita disiplin, akhirnya kita akan sampai ke tahap konsisten, istiqamah. Kita akan jadi konsisten, kita akan jadi istiqamah. Cuba kenang kembali tuan-puan. Adakah waktu tuan-puan lahir dulu, memang bila nak makan, tuan-puan basuh tangan? Takkan. Bila start basuh tangan ni? Bila masuk pasti. Bila masuk tadika, cikgu ajar. Lepas makan, sebelum makan, basuh tangan. Mak ayah kita tunjuk. Lepas sebelum makan, basuh tangan. Hari-hari kita nampak. Mula-mula kita dapat hidayah, dapat petunjuk. Kemudian hari-hari kita nampak. Tu mujahadah tu. Hari-hari nampak. Hari-hari nampak. Dan sekarang ni, kita jadi rasa serba salah. Bila kita nak makan, tak basuh tangan. Kita rasa macam tak komplit. Kita rasa macam tak cukup. Kita rasa macam tak selesa. Kita rasa jijik. Kita rasa macam-macam. Kita rasa tangan kita tak cukup bersih. Kita rasa macam-macam kita rasa. Hanya dengan tak basuh tangan. Bayangkan kalau kita sudah begitu mujahadah hingga konsisten baca Quran, bila anda tak dapat baca Quran, anda akan jadi macam tu. Rasa macam-macam, rasa tak kena, rasa itu, rasa ini, rasa macam-macam rasa. Itu sudah sampai tahap istiqamah. Guna sudu pun basuh tangan juga. Kan? So begitulah nak sampai ke tahap istiqamah, dia ada peringkat hidayah, peringkat mujahadah dan istiqamah. So kita masuk ke ayat 8.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, katakan pada mereka, engkau takut mati ya? Sungguh kematian yang engkau berusaha lari daripadanya. Okay? Kematian yang engkau takut sangat tu, yang engkau berusaha lari daripada dia, kan hari-hari mau kena jogging, sebab dia dengar kalau orang tak bersukan ni mudah kena penyakit itu, penyakit ini. Dia pun jogging, lari. Dengan harapan dia boleh lebih sihat dan lebih lama hidup. Kan? Habis Ustaz, takkanlah kita tak boleh nak hidup sihat? Boleh hidup sihat. Tapi matlamat sihat tu apa? Mau terus ulang alik masjid? Mau terus baca Quran atau lebih takut mati awal? Apa matlamat sihat tu? Tentukan dulu matlamat sihat. Hari-hari makan suplemen. Orang tu jual ini, orang ni jual itu. Beli. Ini untuk itu, ini untuk ini. Kan? Apa matlamat makan tu semua? Supaya badan menjadi semakin ringan untuk solat. Solat malam 11 rakaat. Ataupun supaya hidup lebih lama. Allah suruh Nabi sebut, beritahu pada mereka, sungguh kematian yang engkau takut dan lari daripada kematian tu, fa innahu mulaqikum. Jangan risau, kematian itu akan menemui kamu. Dia tidak kejar, dia akan menemui. Menemui ini jumpa berdepan. Menemui ini jumpa berdepan. Kau lari daripada dia, jangan risau. Kematian tu akan datang depan muka. Tak payah takut. Kematian pasti akan hadir. Kan? Dan ada sebuah hadis yang umat Islam akan menjadi lemah di akhir zaman sedangkan mereka ramai. Dan bila sahabat tanya, bagaimana cara nak settlekan benda ni? Nabi kata, selalu ingat mati dan baca Quran. Selalu ingat mati dan baca Quran. Nabi mengingatkan akan hampir seluruh manusia mengerumuni kamu sebagaimana mereka mengerumuni makanan dalam bekasnya. Maka seorang sahabat bertanya, adakah disebabkan kami pada waktu itu sikit? Nabi jawab, bahkan jumlah kamu pada hari itu begitu ramai. Tetapi kamu hanya seperti buih, seumpama buih air banjir. Dan Allah akan cabut daripada hati musuh-musuh kamu perasaan gerun terhadap kehebatanmu. Kita sudah hilang izzah. Kita sudah hilang izzah. Tapi saya masih ada. Izzati. Itu nama isteri saya lah. Kita sudah hilang izzah. Tuan-puan lah, saya tak. Saya masih ada izzati. Tapi yang penting, hati musuh sudah hilang rasa gerun terhadap kehebatan umat Islam. Rupanya orang Islam ni tuan-puan, dia ada kehebatan dia. Dan kita dulu, kalau masyarakat Jawa, dulu kita selalu dengar orang-orang yang digelar sebagai Pak Kiai. Kan, Pak Kiai. Bila sebut Pak Kiai, wah, kita tahu dia tu dahsyat ilmunya, bukan sekadar ilmu.
akhlaknya luar biasa. Sebut Pak Kiai, orang gerun. Ilmunya, adabnya, akhlaknya. Tapi bila masa berubah, kegerunan itu sudah tiada. Dah tak ada dah orang dekat keliling kita yang kita rasa takjub, hebat, rasa gerun dengan dia. Tak ada. Tak ada. Bukan tak ada orang-orang yang belajar sampai PhD, ada. Ada yang malah ada double degree, double master, double PhD. Ada, dari sudut ilmu ada. Tapi part akhlaknya tu, part tasawufnya. Sebab orang yang ada hidayah tadi, hidayah tu dalam bentuk ilmu. Tapi di samping hidayah, antara hidayah dan mujahadah, dia ada di tengah-tengah tu diletakkan taufik. Hidayah ni mungkin ilmu. Tapi untuk kita laksanakan ilmu, itu taufik. Dan ada orang tahu tentang adat dan beradab, berakhlak, tapi tak melaksanakan. Dan dilaksanakan tu tidak mujahadah. Tak mujahadah. Dia ada adab-adab yang kita perlu. Perlu tahu adab dengan Quran, adab dengan sunnah, adab dengan guru, adab dengan mak bapak, adab dengan jiran, adab dengan kerabat. So, bila adab-adab ini, akhlak ini tidak terserlah dalam kalangan umat Islam, tak nampaklah kehebatan tu. So, kalau nak dibandingkan antara orang bodoh yang beradab dengan orang cerdik yang biadab. Okay? Kita bandingkan orang bodoh yang beradab dengan orang cerdik yang biadab. Kita jumpa keduanya, apa komen kita? Dia ni bodoh. Tanya pada ustaz soalan yang sangat basic. Ustaz, betul ke maghrib ni 3 rakaat ustaz? Saya keliru lah ustaz. Yelah, saya ada penyakit lupa. Jadi boleh tak ustaz terangkan saya? Saya harap sangat ustaz boleh bantu. Itu kan sangat beradab. Kita tidak melihat kebodohan dia tu. Tapi kita kagumi, baiknya lah anak ni. Anak siapa ya? Kan? Kita melihat kebaikan. Tapi kalau orang tu ada PhD dan dia biadab, kita akan melihat kebiadaban. Kita tak tengok ilmu dia. Kan? Tak gitu. So Allah cabut dari musuh kamu perasaan gerun terhadap kehebatan. Kehebatan kita ialah akhlak. Bukan ilmu. Bukannya kerajaan besar, tak. Tapi akhlak. Hebatnya kita pada akhlak. Dan Allah akan mencampakkan penyakit wahan ke dalam hati kamu. Wahan ni apa? Cinta dunia. Wahan ni cinta dunia. Bila hati kita tumpu pada benda lain, benda di luar daripada diri. Hati kita tumpuannya yang di luar daripada diri. Apa dia? Dunia dekat keliling. So dia, hati takkan ada masa untuk buat koreksi diri. Bila hati kita beri tumpuan kepada benda yang di luar, cincin berapa banyak, gelang kena sampai ketiak, rantai kalau boleh, kan, panjang macam tu kan, rantai,
Lepas tu siap tindik daripada telinga, tindik pula ke hidung. Kan berjalan-jalan, tersangkut dekat kabinet, koyak pula. Koyak siap jahit dengan benang emas. Bila hati memberi tumpuan kepada yang di luar, disebutkan dengan benda di luar, maka hati tak ada masa untuk membetulkan akhlak diri. Dah lah dicabut kehebatan. Allah campak pula hati disebutkan untuk dunia. Dah ada gelang emas, mahu gelang pearl, mutiara. Dah dapat mutiara Sabah. Ini mutiara Sabah ni murah. Nak cari yang mahal pula. Dah ada mutiara, nak diamond. Diamond pula, diamond yang ada sertifikat. Lepas satu-satu. Hati disebutkan dengan benda yang di luar. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah penyakit wahan itu? Lalu baginda jawab, cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Bila sebut benci kepada kematian, ayat 7 yang kita baca tadi ialah gambaran bagaimana ada satu kaum yang lari daripada kematian, tak mahu mati. So mereka juga dapat penyakit wahan. Lihat saja apa yang dibuat oleh Zionis sekarang. Mereka nak tanah tu sampai sanggup bom orang, halau orang daripada situ. Tak kira yang dibom tu lelaki ke perempuan ke kanak-kanak ke orang tu ke hospital ke. Tak kira. Yang penting aku nak Tuhan. Bukan mereka tak ada kitab. So kalau orang yang dapat kitab pun akhlaknya boleh jadi macam tu, apa yang boleh selamatkan kita? Kalau kita tak benar-benar pegang pada tali Allah tu, pada Quran, pada kitab. Itu. Dan walhal kita banyak, kita ramai. Palestin tu kena serang, keliling dia semua negara Islam. Banyak-banyak negara dalam dunia, 2 negara dia berada bertindak. Afrika Selatan dengan Yaman. Di negara lain buat apa? Gitu. Ustaz pergi piknik ke laut tu. Dah lah saya pakai topi macam ni. Kan topi koboi. Lepas tu pakai maflah. Lepas tu ada moustache. Bukan piknik. Saya pergi lumba kuda. So dalam ayat ni, ayat 7, 6, 7, 8. Dia adalah tentang orang-orang yang tidak mahu belajar tentang kitab dan mereka lari dari kematian kerana mereka mahu hidup selama-lamanya di dunia. Ketakutan pada mati, akan tetapi mati itu pasti akan datang. Dan Allah pernah sebut dalam surah yang lain, surah An-Nisa, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja ada kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Kan? Tapi ada juga jenis yang mencari mati. Kalau tadi golongan yang takut mati, ekstrim ke kanan. Ada juga yang ekstrim ke kiri.
dia cari mati. Ay, ada cari mati ke Ustaz? Ada. Tengok saja remaja-remaja kita yang bawa motor macam pelesit digelar mat rempit. Kan? Buat benda yang membahayakan. Satu, kita agama kita ni di tengah-tengah. Jaga kesihatan, tidak buat perkara yang membahaya. Nampak sesuatu yang bahaya, kena elak. Kena elak. So, ada satu ekstrim yang takut mati, ada satu ekstrim yang langsung tak takut mati, tapi buat kerja gila. Dua-dua salah. Yang mahu di tengah-tengah. Nabi pernah lalu di sebelah dinding yang hampir roboh. Nabi lalu dan bersegera lalu. Nabi cepat-cepat jalan. Takut kena hempap. So kita kena jaga diri kita daripada bahaya. Kan? Tu sampai Superman meniarap atas motor. Nak meniarap, pergilah. Balik rumah. Geletak-geletak atas katil. Ni tak. Kadang-kadang itu satu pencapaian, satu kebanggaan. Dan ada orang kata, itu mati bunuh diri ke Ustaz? Tak, bunuh diri lain. Bunuh diri ada nikmat, ada niat. Bezanya pada niat. Mereka tidak niat untuk mati, tak. Tapi mereka meletakkan diri mereka di tempat yang berisiko. Bila letakkan diri pada tempat yang berisiko, tuan-puan, kita sudah laluikan surah tu. I guarantee you lupa punya. Kita dah lalui surah tu. Meletakkan diri di tempat yang berisiko. Cuba ingat. Siapa ingat? Tulis surah apa? Kita dah lalui. Surah tu dalam jujukan surah-surah musabbihat. Kita dah sampai surah yang ke-13 untuk surah musabbihat ni. Banyak kelang tu tuang kelas. Siapa ingat? Surah apa? Surah Hadid. Surah Hadid di awal-awal. Bila dia letakkan diri di tempat yang berisiko, lama kelamaan dia akan ketagih. Bila dia mula ketagih, sayang nak tinggal, lalu dia mencari alasan, betul ke agama ni menghalang orang untuk bergembira dan bersukaria. Dan akhirnya, bila kemahuannya tidak dipenuhi, maka dia anggap, agama ini hanya omong-omong, bohong saja. Dan bila dia nampak orang-orang beriman di mahsyar kelak berlari dengan cahaya masing-masing, mulalah dia minta, tunggu, mari cahayamu, pinjam sikit. Lantas malaikat menempelak, kau nak cahaya? Patah baliklah ke dunia, cari cahayamu. Gitu. Dan sikap itu Allah golongkan sebahagian daripada sikap orang munafik. Meletakkan diri di tempat yang berisiko. Tak ada beza. Orang merempit dengan hisap rokok, sama. Dua-dua letakkan diri di dalam tempat yang berisiko. Satu cepat, satu lambat, itu je. Satu cepat, satu lambat. So kita teruskan ayat 8. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Part ini ni, saya tertanya-tanya juga, kenapa Allah perlu sebut alimil ghaibi wasyahadah? Kenapa tidak directly sebut, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah?
surah Hadid, surah Hadid. Meletakkan diri di tempat yang berisiko, surah Hadid. Ayat ini, ayat 8 ni, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kan simple, jika Allah kata summa turadduna ila Allah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Tapi Allah mention dua sifat ni. Alimil ghaibi, Allah tahu benda yang ghaib, dan Allah tahu benda yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan diberitahu terhadap apa yang kamu buat. Why? Kenapa Allah sebut begitu? Dan untuk tahu jawapannya, kita jumpa minggu depan. Jeng jeng jeng. Barakallahu li. Kembali kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nak bertanya, dipersilakan. Ada? Tak ada. Boleh sila. Macam Nak dah saya jelas. share dekat mana pantai tu? Tak apa Ustaz, janji Ustaz kan dah sampaikan ilmu tu dah best dah. Walaupun Ustaz bertukar wajah hari ni dah 2 kali daripada robot kepada. Yang penting ilmu yang Ustaz sampaikan. Okey, ada ke soalan? Rasanya macam tak ada Ustaz kan dah jelas lah tu. Boleh. Kan? Okey, insyaAllah kita akan bersama lagi ayat seterusnya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Muhammad Nazri atas perkongsian ilmu yang amat-amat bermanfaat buat kita pada pagi ini daripada ayat 6, 7, 8 tu, yang mana Allah nyatakan mati tu adalah sesuatu yang pasti ya. Mati tu akan datang menemui kita ni bila-bila je, di mana saja kita berada, walaupun kita ni lari dan tidak suka menghadapinya. Hanya orang-orang yang beriman dan yakin dengan janji Allah tu sanggup untuk mati seperti para syuhada fi sabilillah. Yang kita ni beriman biasa-biasa ni pun tidak bersedia untuk mati, kerana bagi mereka yang menzalimi diri mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapat siksa yang tidak terperi dahsyatnya. Dan begitulah halusnya dan mendalamnya ayat suci Al-Quran ini, yang perkataan daripada Allah itu SWT itu kita gunakan dalam Al-Quran ni, dan ia begitu indah yang perlu kita tadabbur dan ambil peringatan. Semoga kita semua mengambil ibrah dan pengajaran darinya, yang mana janji Allah itu pasti datang mengenai orang-orang yang tertipu dengan amalan buruk mereka. Dan Ustaz, kita tangguh kalau dahulu Ustaz kan, tadabbur seterusnya insyaAllah di minggu depan. Dan tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz, insyaAllah.